Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang untuk dapat sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Riyadhus Salihin, dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 596 berkenaan dengan fasal apabila dijemput menghadiri jamuan lalu diikuti oleh orang yang lain. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balagha al-baba قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang bernama Abi Mas'ud Al-Badri. Kalau kita tengok sahabat Nabi ni tuan-tuan, yang bernama Abu Mas'ud ni ada ramai. Dia ada Abdullah ibnu Mas'ud, dia ada Abu Mas'ud Al-Ansari, dia ada juga Abu Mas'ud Al-Badri. Jadi ini semua sahabat-sahabat Nabi. Nama sebenar beliau yang Abu Mas'ud Al-Badri itu gelarannya. Nama sebenarnya tuan-tuan tulis iaitu Uqbah ibn Amr. Uqbah ibn Amr radhiyallahu an, atau lebih dikenali sebagai Abu Mas'ud, ya, lebih dikenali sebagai Abu Mas'ud. Beliau adalah merupakan sahabat daripada Madinah, daripada suku Bani Khadraj. Kenapakah beliau dinamakan dengan gelaran Al-Badri? Kerana sebahagian para ulama menyatakan beliau ini termasuk daripada orang yang terawal memeluk Islam, ya, terawal memeluk Islam, kerana beliau telah pun beriman kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah ketika perjanjian Aqabah yang kedua. Ya, perjanjian Aqabah ini Nabi meterai pada musim haji. Ada dua kali. Satu bai'ah Aqabah yang pertama, kemudian dia ada bai'ah Aqabah yang kedua, ya. Dan beliau tidak sempat menyertai peperangan Badar. Beliau menyertai peperangan Uhud bersama dengan Nabi SAW, sehinggalah kepada perang yang terakhir ia tetap bersama mengikuti Nabi SAW. Dia ada satu cerita saya nak sebut ringkas tentang Abu Mas'ud ni tuan-tuan. Dia orang kaya. Ketika di Madinah dia ada 4 orang hamba. Dia ada 4 orang hamba. 2 orang hambanya yang baik, 2 lagi hambanya yang ingkar, yang tak dengar cakap dia, kadang-kadang curi harta dan sebagainya, sehingga dia selalu marah dan dia selalu memukul hambanya itu. Dia pukul atau dia cela atau dia marah. Sampai satu ketika Nabi lalu melewati di hadapan rumahnya, Nabi dengar suara dia tengah marah-marah kepada hambanya yang 2 orang itu tadi. Bila baginda mendengar akan hal itu, kemudian lepas selesai Nabi berjumpa dengan Abu Mas'ud di satu ketika dan Nabi bertanya, "Aku mendengar engkau begitu marah kepada hamba-hambamu. Apa yang mereka telah lakukan?" Dia pun ceritalah, "Ya Rasulullah, begini dan begitu, begitu dan begitu." Sampailah satu ketika Abu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah
aku marahnya dan aku celanya atau aku pukulnya itu akan dihisap oleh Allah pada hari akhirat, sedangkan dia, yakni hamba itu yang menyebabkan aku marah kerana kadang-kala ia mencuri, kerana kadang-kala ia tidak taat, dan kadang-kala dia melakukan benda yang salah. Itu yang menyebabkan aku memperlakukan dia seperti itu. Apa Nabi jawab tuan-tuan? Nabi baca ayat Quran, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, hari akhirat esok Allah akan bentangkan dua timbangan. Apa yang kamu buat diletak, yang baik diletak, yang buruk pun diletak. Walaupun sebesar zarrah itu pun Allah Ta'ala akan timbang. Maknanya Nabi nak bagi tahu pada dia, apa yang hamba kamu buat buruk kepada kamu, itu akan diletak di atas timbangan kejahatan hamba kamu. Tapi apa yang kamu buat buruk kepada hamba kamu, itu diletakkan pula di atas kejahatan perbuatan kamu, dan Allah akan timbang antara perbuatan buruk yang hamba kamu buat kepada kamu dengan yang kamu buat kepada hamba kamu, mana yang lebih buruk dan lebih berat. Allah akan timbang. Kalau yang kamu balas dekat dia tu lebih teruk, maknanya hamba kamu selamat, kamu tak selamat. Tapi kalau yang hamba kamu buat pada kamu tu lebih buruk, maka kamu selamat, hamba kamu tidak selamat. Bila Abu Mas'ud dengar hadis Nabi itu tuan-tuan, apa dia buat? Dia menangis dan dia berkata, sesungguhnya hamba-hambaku itu menjadi beban kepada aku, dan aku khawatir ia menjadi penghalang bagiku untuk mendapatkan syurga. Jadi dia merdekakan dua orang hambanya tadi. Yang baik pun dia merdekakan, yang tak dengar cakap pun dia merdekakan. Kemudian dia mengucapkan ucapan Alhamdulillah, kerana dia tak perlu lagi menanggung apa-apa bebanan pada hari akhirat. Ini cerita sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, dia berkata, tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, satu ketika ada seorang lelaki yang menjemput Nabi SAW untuk jemputan makan, kenduri lah maknanya, untuk makan-makan yang dibuat hanya untuk 5 orang sahaja. 5 orang saja. Maka bersama dengan Nabi itu ada seorang lelaki yang Nabi jemput, dia ikut. Bila sampai di hadapan pintu rumah tuan rumah, sebelum baginda masuk, baginda meminta izin daripada tuan rumah yang menjemput. Baginda bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki yang mengikuti kami bersama. Maka terserah kepada kamu, wahai tuan rumah, jika kamu suka, kamu boleh izinkan dia jadi orang yang keenam. Jika tidak, aku akan suruh dia kembali. Maka jawab tuan rumah itu, bahkan saya mengizinkannya, ya Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan berkenaan dengan hadis tentang peristiwa kalau pihak tuan rumah tak menjemput seseorang itu, maka boleh tak orang yang tak dijemput itu untuk kita bawa dia bersama-sama pergi ke majlis kenduri itu. Ini saya nak kena beri kefahaman yang jelas, sebab benda ni selalu berlaku dalam kehidupan kita. Misalan contohnya, kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang ada kenduri kahwin, dia jemput suami dan isteri, betul kan? Dia tak jemput semua family. Masalahnya kalau kita nak pergi suami isteri, anak kita nak tinggal dengan siapa? Bukan semua orang ada orang gaji, ya. Nak tinggalkan kepada mak ayah, kadang-kala mak ayah kita pun ada urusan-urusan dia juga, ya. Mungkin dia pun ada kenduri juga. Jadi persoalan dekat sini, boleh tak sekiranya kita membawa bersama dengan anak-anak kita itu pergi hadir ke kenduri itu? Apa hukumnya dan apakah perbahasan para ulama berkenaan dengan hal ini? Baik, pertama sekali kita dah bahaskan tentang hukum menghadir kenduri itu.
Cuma kita nak sebut berkenaan dengan hukum, iaitu membawa orang yang tidak dijemput atau orang yang tidak dijemput, apakah hukum dia hadir ke kenduri itu tanpa pengetahuan tuan rumah yang menjemput. Ini perbahasan yang dibincangkan oleh para ulama. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, kalau orang yang dijemput tu, ulama kata dia bawa orang yang tak dijemput tanpa pengetahuan daripada tuan rumah dan dia makan daripada bahagian makanan itu, falahu dhaman. Bagi orang yang membawa tadi yang tak bagi tahu izin kepada tuan rumah, dia kena bayar ganti rugi. Dia kena bayar ganti rugi. Tuan, saya dah jemput anak-anak semua makan lauk ni, saya takut lauk tuan order ni tak cukup. Dia saya dah siapkan berapa sekepala tuan? Sekepala berapa? RM17. Nah, ini anak-anak saya ada 4 orang, 17 kali 4 saya bayar balik kepada tuan. Kalau ada apa yang tak cukup, minta tuan boleh maklumkan tambahan. Begitu. Ya. Maknanya dia kena dhaman, dia kena bayar ganti rugi. Kerana apa membayar ganti rugi? Sebab orang yang tak dijemput telah memakan bahagian orang yang dijemput. Mungkin ada orang yang dijemput datang lambat, betul kan? Jadi dia makan bahagian. Jadi sebab itu dia wajib memberikan ganti rugi. Kalau dia tak bayar ganti rugi, dia makan-makan, dia cabut, haram hukumnya, dan dia dikira seperti telah memakan harta orang lain dengan secara batin. Saya pernah kena tuan-tuan ni dekat One City. Dia kan dia punya dewan-dewan tu kan keliru sikit, tingkat ni, lepas tu semua lebih kurang sama je, bismillah. Kita pun tak tahulah, masuk-masuk, tak ada pula orang aku kenal ni kan. Tuan rumah pula duduk kat depan, kena berucap. Kita datang dah lambat dah, kita tak perasan lah tuan rumah lagi. Masuk-masuk, duduk, ambil lauk, makan punya makan, duduk tak ada siapa tegur. Kata sudah ni, kata. Bila nak balik, tergerak hati tanya, minta maaf, saya tak bawa kad. Mana tuan rumah? Tu bawa pergi jumpa. Tengok lain ni. Lepas tu kata, tuan ada ahli karyah masjid ni tak? Tak ada. Kenapa? Saya tersilap lah kenduri, saya dah ambil makan dah. Berapa ni saya nak bayar? Dia kata, sepatutnya pergi kenduri mana? Saya kata, itulah saya tertinggal kad tadi. Tapi dia kata bismillah tingkat 2 lah. Tingkat 2 tu ada banyak dewan. Kita tak tahu ada dewan seberang satu lagi tu, sebelah. Dia opposite dia, sebelah kanan, belah kiri. Nama pengantin mana kita hafal? Kita tengok muka tuan rumah je. Kalau tuan rumah pergi bilik air semayang, nanya kita je. Jadi saya kata kat dia, saya nak bayar balik. Dia kata tak apalah, kebetulan saya memang order lebih dan nak ditakdirkan tak ramai pula yang datang. Dia cakap. Siap tanya lagi, nak tapau tak? Niat nak minta maaf, nak bayar balik rezeki nak kata kan, dia siap nak bagi tapau lagi. Saya kata tak payahlah, dalam muka dah malu dah kan, pasal dah tersilap makan, nak suruh tapau. Saya kata tak apalah, saya ucap terima kasih. Saya pun bacalah doa sekejap nak bagi syok dia kan. Baca doa kat pengantin, anak dia apa semua. Lepas tu habislah, baliklah. Tapi saya minta halal daripada dia. Saya nak bayar, dia tak mau. Dia minta halal. Dia kata tak apa, doa supaya diberkati majlis ini. Ini benda yang kita kena tahu. Tersilap pergi kenduri dan sebagainya, atau kita bawa orang yang tidak dijemput, maka kita perlu izin daripada pihak tuan rumah. Kalau kita bawa tanpa izin, di situ perbahasan ulama. Yang pertama, dia boleh hadir atas nama orang yang dijemput, tapi kalau dia makan, dia kena ganti rugi. Kalau setakat dia hadir, dia tak makan, boleh. Kadang-kadang kita jemput orang, tapi tak semesti orang yang kita jemput tu makan. Dia setakat hadir teman, tak apa. Tapi kalau dia sentuh makan, maka dia kena ganti rugi. Itu saja beza dia, tuan-tuan. Pendapat yang kedua mengatakan dia tak boleh hadir kerana dia tidak dijemput. Jika dia hadir tanpa izin, walaupun dia tak makan, haram juga. Dia tak makan, tapi dia tak minta izin.
tak minta izin untuk hadir pun tak boleh. Kerana pendapat kedua ni dia guna ayat Al-Quran yang mana Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk satu rumah orang Islam yang lain sehinggalah kamu meminta izin daripadanya atau kamu memberi salam kepadanya. Kalau dia tak bagi izin kepada kamu, maka baliklah. Walaupun kita tak makan, kita nak datang teman kawan kita je ni, siap bagi tahu kat tuan rumah, tuan saya tak makan tuan, saya nak teman kawan saya tak bagi awak masuk. Peduli apa, saya bukan nak makan, saya nak teman saja. Bergaduh pula. Tak boleh. Maka dia perlu balik atau dia tunggu dekat luar, kerana dia tidak mendapat keizinan. Kalau dia pergi juga senyap-senyap, maka hukumnya haram dan berdosa, melainkan dia tersilap. Tersilap tak apalah, macam saya tersilap ya? Tapi janganlah silap sampai 4 dewan dia silap. Dia makan sana, dia makan sini, dia makan situ. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat One City tu, dia dewan depan satu, dewan nombor 2 satu, dia depan belakang. Lepas tu ini pernah berlaku. Masa tu saya tengok kecoh, caterer datang bising-bising mengamuk. Rupanya dewan yang depan yang dengan dewan belakang ni dia ada buat apa tu, dia buat Allahu Akbar, apam balik tu. Jadi orang yang daripada sini, dia nampak kat sana ada apam balik, dia tak tahu yang apam balik bukan daripada dewan dia. Dia pergi queue punya panjang tuan-tuan. Sekali tiba-tiba tuan yang apam balik tu bagi tahu dekat management, bagi tahu ni tolong jaga ni, sebab kita orang dah bajet, tuan rumah kata banyak ni, tapi kenapa macam awal lagi baru berapa jam saja dah nak habis dah. Rupanya bila manajemen cek, rupanya tanya balik, diorang duduk kat dewan depan. Habis dia makan pembalik yang di dewan belakang. Yang kita yang duduk di dewan belakang balik saja, apam tak ada. Balik saja tuan-tuan, apam tak ada. Yang tu pun ada juga berlaku maknanya benda ni kita kena hati-hati Baik. So itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama kata dia boleh hadir, kalau dia sentuh ambil makanan dia perlu izin, kalau dia tak minta izin dia perlu bayar ganti rugi. Pendapat kedua kata dia tidak boleh hadir selagi mana dia tidak diberi izin walaupun dia tidak makan. Apatah lagi kalau dia makan, lebih haram hukumnya. So itu ada 2 pandangan. Tetapi sebenarnya di dalam hadis ini ada pendapat ketiga menyatakan harus dia membawa orang yang tidak dijemput jika orang yang tidak dijemput itu berhajat akannya. Contoh orang yang kita panggil sekali itu, dia memang orang yang susah betul, memang tak makan. Jadi kita pergi, kita tetap wajib memohon izin daripada pihak tuan rumah. Kalau tuan rumah tak benarkan, boleh tak kita minta dia ganti dengan kita, pun kena dengan izin tuan rumah. Tak boleh main swipe macam tu. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Sebab ketika Nabi bawa lelaki ini, kalau bawa itu haram, nescaya Nabi takkan bawa. Menunjukkan pendapat yang pertama itu lebih benar. Boleh bawa, tapi kena minta izin. Pendapat kedua kata bawa pun tak boleh, haram. Jadi boleh bawa, cuma masa nak bawa tu tuan-tuan kena maklum pada pihak tuan rumah, kalau dia memberi izin boleh. Okey, sekarang timbul isu kedua, boleh tak kita nak swipe, tukar? Kadang-kadang kan tuan-tuan dijemput oleh jemaah, tuan-tuan tak boleh hadir sebab banyak kenduri. Tuan-tuan hantar anak-anak, tolong ayah pergi kenduri jemaah ni, beritahu ayah tak sempat, ni ayah kirimkan kepada kamu, ayah dah tinggalkan duit, tolong bagikan pada kawan ayah tak sempat nak kejar ni, dah ada sampai 7 tempat kenduri ni, datang minum air balik, datang salam balik, gitu je. Boleh tak wakilkan pada ayah? Kalau kita wakilkan tapi kita tak bagi tahu pada pihak tuan rumah, walaupun kita dapat kad tu atas nama kita, bukan atas nama anak kita, kita tetap wajib memaklumkan pada pihak tuan rumah. Ni ingat tuan-tuan, saya pernah
jemput satu, bukan kedua adik saya, jemput satu lama dah ni jemaah. Kemudian sebelum saya ngajar di sini, lama dah berapa tahun yang lepas, ada jemaah tu datang, saya tak kenal siapa. Rupanya nak balik, saya tanyalah adik daripada mana. Rupanya dia bagi tahu ayah tak dapat datang, ayah suruh kami datang. Oh, patut tak kenal, saya kata kan. Maknanya dia tidak maklumkan. Tapi tak apalah, bukan kita tak halalkan. Saya beritahu ke ayah saya sajalah kan, mewakilkan ya. Maknanya nak maklumkan bahawa kita kena maklumkan pada pihak tuan rumah, jangan kita tukar tanpa pengetahuannya. Sebab jemputan tu atas kita, hukum wajib tu adalah kepada diri kita. Kita dah bincangkan hukum hadir tu kan. Maka sebab tu wajib atas kita, bila kita nak wakilkan, dia juga perlu mendapat izin atau sekurang-kurangnya makluman daripada pihak tuan rumah. Jangan tanpa pengetahuan. Tiba-tiba main surprise. Siapa dia ni? Saya anak pada kawan Pak Haji, dia kata. Ya. Ini salah contoh. Jadi kita kena maklumkan berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Nabi dah bagi tahu dah kepada lelaki yang ikut Nabi tu, kamu jangan kecil hati. Kalau tuan rumah bagi izin, rezeki kamu. Kalau tuan rumah tak bagi izin, jangan kecil hati, kamu kena balik. Itu adalah hak dia. Berdasarkan surah An-Nur. Kalau tuan-tuan tengok surah An-Nur, Allah Ta'ala kata, wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau kamu datang rumah, bagi salam, minta izin nak masuk, dah bagi salam 3 kali, minta izin 3 kali, tuan rumah kata baliklah, kita kena balik tuan-tuan. Tak boleh kecil hati. Kenapa? Dia ada hak, kerana nak menunjukkan dia tidak bersedia untuk menerima tetamu, walaupun menjemput tetamu itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Tapi kalau dia terima juga kita sebagai tetamu, membawa dosa kepada dia kerana dia tak dapat melayani kita dengan baik, maka lebih afdal dia menolak kehadiran tetamu daripada menerima tetamu. Ini satu juga saya nak sebut pada para suami untuk kaitkan dengan hadis ini. Kadang-kala pernah tak kita selalu telefon lambat isteri kita? Jumpa kawan lama, Assalamualaikum, tengah jalan jumpa, salam, jom datang rumah saya. Kita tak beritahu isteri lagi. Tiba-tiba sampai depan rumah, isteri kita terkejut. Siapa pula ikut ni? Dekat 5 orang ni. Kita berkata, tunggu je kita masuk. Abang dah bawa 5 orang kawan. Kau boleh tak masak apa-apa yang bersilat kawan tu, ya, bersilat tangan kat kepala, kaki dekat tangan, kelang kabut dia. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Cuba tengok macam mana yang Nabi lakukan pada para sahabat. Bila Nabi ada tetamu yang baru masuk Islam, Nabi akan tanya sahabat dulu, siapa di antara kalian yang sudi mengambil tetamuku sebagai tetamu mereka? Sahabat pakak-pakak balik dulu, tanya isteri, yang ada makanan apa kat rumah? Tak ada. Ya Rasulullah, minta maaf, kami tak boleh melayani tetamu kamu ya Rasulullah dengan baik sebab kami tak ada makanan. Yang ni balik tanya, balik tanya. Adalah seorang sahabat itu yang mana isteri dia kata, wahai suamiku, kita ada makanan anak kita saja, tapi cukup untuk makan sejumlah bilangan orang itu. Dan isteri tu redha, dia kata tak apa, sekurang-kurangnya anak kita makanlah pagi tadi, nanti aku akan tidurkan dia, dan juga kita akan tetap menerima tetamu Rasulullah kerana kita tak nak lepaskan pahala itu. Yang itulah bila dijemput, mereka tutup lampu, mereka berpura-pura makan, sehingga kekenyangan tetamu itu sampai esok pagi turunnya ayat Quran, Allah Ta'ala memuji perbuatan mereka. Tapi tak ada lah yang sahabat Nabi ni datang surprise 10 orang kat belakang, mati kawan tu, pingsan dia tuan-tuan, ya, dia masa itulah baru. Tapi zaman sekarang, walaupun orang kata ustaz, relax ustaz, zaman sekarang kita ada Grab Food, panggil, you tak payah masak, abang bayar, telefon Grab Food. Iyalah, memanglah Grab Food, memanglah ada Food Panda, macam-macam ni semua ni duk ada. Tapi sekurang-kurangnya isteri kita perlu jaga maruah diri dia, nak pastikan rumah kemas,
Takkan datang-datang, Allah, isteri dia ni buat apa ni, sawang habis penuh ni, belah labah-labah ke apa ni. Jadi maruah dia ni apa, baju bertelingkup tak lipat. Jadi itu boleh mencemarkan maruah dia. Sebab itu sekurang-kurangnya kita kena maklumkan juga kepada pengetahuan mereka untuk mengelak daripada wujudnya ruang-ruang fitnah tersebut. Ini satu benda yang kita kena maklum, ya. Baik. Itu berkenaan dengan hadis yang kita bacakan di sini. Maknanya memohon izin itu adalah hukumnya wajib, dan juga hadis ini menggambarkan kepada kita tuntutan untuk menerima tetamu walaupun tidak dijemput jika setelah diminta izin. Maknanya kalau ada orang minta izin, daripada kita suruh dia balik, yang lebih afdal kita terima dia juga walaupun kita terpaksa menambah makanan. Itu lebih afdal berdasarkan perbuatan sahabat yang terima tetamu Nabi ni juga tak balik adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia yang buat jamuan makan masa itu untuk 5 orang, tetapi Nabi jemput 1 orang jadi 6 orang. Maka Jabir telah ambil bahagian makanan dia sendiri dan diberikan kepada tetamu Rasulullah yang dibawa tadi. Sebab itu sunnahnya tuan-tuan, tuan rumah menjadi orang yang terakhir makan. Barulah apa yang dimakan oleh tetamu itu kita makan, maka padanya adanya berkat. Tapi ada orang cakap, saya kadang-kadang keduri kahwin, kalau kita makan paling last, pengsan ustaz, lapar sebab habis pukul 4.30. Kalau takkan kita baru nak makan. Bukanlah maksudnya sampai 4.30. Maknanya kalau tuan-tuan tengok tetamu dah datang sebahagian dia, kita sambil layan tetamu tu makan sekejap sikit. Nanti dah habis kita sambung lagi second round, baru makan yang sungguh-sungguhnya. Ambil peluang itu untuk dapatkan cebisan berkat daripada tetamu-tetamu yang hadir yang mengambil makanan-makanan tadi, ya. Baik. Ini berkenaan dengan perkara yang ketiga berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan. Kemudian kita tengok pada hadis fasal yang seterusnya. An Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillahi ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Siapa Umar bin Abi Salamah tuan-tuan? Ya, ini anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana Ummu Salamah adalah isteri Nabi. Sebelum Nabi mengahwininya, dia telah dikahwini oleh Abu Salamah, yang mana Abu Salamah meninggal dunia ketika mana sesudah ia tiba ke Madinah daripada peristiwa hijrah. Maksudnya sampai saja hijrah ke Madinah, dia jatuh sakit dan dia meninggal dunia. Lepas daripada beberapa tahun, maka Nabi telah masuk meminang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Masuklah. Okey, wallahu taala alam. Nanti insya-Allah kita akan sambung riwayat hadis ni, sebab saya rasa hadis ni pun kita dah bahaskan pada kuliah-kuliah sebelum ni. Betul lah tuan-tuan, kita dah bahaskan pada tajuk yang pertama tentang adab-adab tata tertib makan. Nanti kita akan masuk pada hadis yang kedua lah, sambungan pada hadis yang kedua tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.